Korang nak tahu tak kenapa hari ni ramainya orang Islam bercerai? Sebab lelaki hari ni macam perempuan. Lembik. Macam arboki. Macam adik-adik. Sebab tu dah bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mesti tertanya kan, kenapa waktu zaman sekarang ni ramainya orang Islam hari ni bercerai-berai. Salah satunya sebab hari ni kebanyakan orang Islam dia tak boleh menahan diri. Tengok pada hadis Nabi SAW, asal mulanya agama ini dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Jadi kita ni di antara tu, nak kembali asing ni, kita ni di antara tertengah tu. Jadi maksudnya kita hari ni tak mengamalkan Islam yang Nabi bawa, iaitu Islam agama yang menahan diri. Kepada laki-laki, bakal-bakal suami dan juga para isteri, para wanita di luar sana. Hari ni first kali kita nak jumpa pasangan kita ni, kita cari pasangan kita ni, first kali kita tahu itu jodoh tu di tangan Allah. Tapi Allah bagi kita asbab untuk kita mencari, ataupun benda tu datang sendiri. Jadi kita terima tu, dia menjadi asbab. Kita nak cari suami ataupun nak cari pasangan, ni kita perlulah, kita first kali kita kena tengok agama dia. Sebab tu kita tak boleh, agama ni apa? Agama ni menahan diri. Itulah Islam. Kalau kita tengok rukun Islam, rukun iman, itulah agama yang menahan diri. Dia adalah satu konsep cara kehidupan yang menahan diri. Tapi hari ni kita tak menahan diri. Cuba kita tengok hari ni apa saja perbuatan kita, kita pilih ikut hawa nafsu, bukan ikut takwa, bukan ikut kita takut pada Allah. Kalau orang Islam, apa contoh kita pergi kepada rukun Islam, syahadah ni kita dah tahu dah, kita dah confirm dah, kita first kali perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La tu bermaksud kita tak boleh, kita kena nafikan semua ni milik Allah. Kalau hari ni kita sebagai orang Islam, kita tahu yang kita ni milik Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah pencipta kita, kita takkan buat sesuatu perkara tu ikut hawa nafsu. Sebab apa? Berlawanan. Sebab tu kalau kita tengok Allah hiaskan syurga ni dengan takwa, dengan macam penjara. Kehidupan kita macam penjara dekat dunia ni. Dengan Allah jadikan dekat neraka, Allah hiaskan dengan penuh dengan hawa nafsu. That's why hari ni first kali kita kena tahu, hari ni kita pilih pasangan kita ikut hawa nafsu ataupun ikut kehendak Allah. Bila kita ikut kehendak Allah, maka rumah tangga kita ni akan aman, dan paling tinggi yang akan kita kecapi adalah kesejahteraan. Sebab apa? Sebab Islam ni adalah agama kesejahteraan. Itu adalah top notch dalam konsep kehidupan, iaitu sejahtera. Jadi nak dapatkan kesejahteraan ni, kita kena bawa rukun Islam, rukun iman, iaitu agama yang menahan diri. Nabi beritahu, siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan sunnahku, maka dia pasti akan selamat. Al-Quran ni Allah turun daripada Lauhul Mahfuz ke langit bumi ni pada bulan Ramadan. Ramadan tu apa konsep dia? Konsep menahan diri, puasa. Apabila kita faham dan kita amalkan rukun Islam dalam kehidupan kita, seorang suami, seorang lelaki, dia akan menahan diri dengan pasangan dia. Dia akan terima segala pasangan, apa keburukan, apa kebaikan, apa yang benda yang tidak senonoh, dia akan terima pasangan dia. Sebab apa? Sebab dia ada konsep menahan diri. Malah dia ada konsep zakat. Zakat ni konsep untuk memberi. Dia akan sentiasa memberi kebaikan. Dia tak ada sifat mengambil. Sebab tu kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni, mereka macam mana mereka boleh sejahtera, macam mana Nabi SAW boleh sejahtera dalam agama. Sebab dia konsep Islam tu dalam rukun Islam. Sebab mereka ada prinsip menahan diri dan sifat memberi. Hari ni kita nak sifat mengambil apa-apa. Keakuan diri aku bos, aku suami, aku isteri, aku ada hak, aku ada jawatan tinggi, aku gaji aku banyak. Jadi kita letakkan diri kita ni sebagai Tuhan yang disembah, iaitu hawa nafsu lah. Jadi sebab tu hari ni kebanyakannya kehidupan rumah tangga tidak harmoni, sebabnya tak bawa konsep perukunan Islam dan juga perukunan iman. Kalau kita bawa rukun Islam ni dengan rukun iman dalam kehidupan kita, insya-Allah apa saja kau gaji besar, misal katakan ada orang dapat isteri
gaji dia besar. Macam mana Nabi SAW dapat isteri gaji yang besar, seorang yang kaya, tapi disebabkan dia ada sifat menahan diri, iaitu sifat taat kepada suami, sifat taat kepada Allah, sifat taat pada agama. Itu yang membuatkan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, Allah muliakan setinggi-tinggi para wanita yang ada dekat atas muka bumi ni. Itu konsep dia. Jadi kalau kita sebagai isteri berpangkat tinggi pun, bergaji banyak, ataupun kita bisnes kita besar macam mana sekalipun, bila kita dengan suami kita perlu taat. Itu sifat menahan diri. Sebab apa? Sebab kita tahu suami kita ni alfa. Sebab kita tahu suami kita ni khalifah. Dia lah punca untuk kita masuk syurga, dan dia jugalah punca untuk kita masuk neraka. Tak naklah kita masuk neraka, na'udzubillah min zalik. Sebab tu first kali kita kena cari pasangan yang berpegang pada agama Allah. Dia bawa agama dalam kehidupan. Apa itu agama? Menahan diri. Agama, banyak tak agama lain? Ada banyak agama lain, tapi agama lain ikut hawa nafsu. Sebab tu mereka sembah selain Allah. Kenapa mereka sembah berhala? Kenapa mereka sembah patung-patung? Sebab mereka ikut hawa nafsu. Islam ni adalah satu konsep menahan diri. Ritual dia adalah menahan diri. Sebab tu Allah banyak cerita dalam Al-Quran mengenai sabar, pasal mengenai takwa. Sebab tu kalau kita tengok ayat Al-Quran yang pertama pun Allah dah beritahu, Al-Quran ni diturunkan kepada mereka yang bertakwa. Petunjuk. Tapi hari ni kita jadi orang bertakwa tak? Tak. Kita tak jadi orang bertakwa, kita jadi orang yang menempiaskan hawa nafsu dekat atas muka bumi ni. Tak boleh jadi macam tu. Kan? Kalau seorang suami pun dia kena ada sifat menahan diri. Dia kena ada sifat memberi. Macam tu juga isteri, dia kena sifat menahan diri, dia kena sifat memberi. Bila suami marah, isteri dia akan turunkan ego dia. Bila isteri marah pula, suami kena turunkan ego dia. Sifat menahan diri, sifat memberi dalam Islam. Lepas tu pasal haji. Haji ni adalah kesatuan. Kita berkeluarga ni, kita kena ada kesatuan untuk meninggalkan semua larangan Allah. Dan kita kena bawa semua kehendak Allah. Barulah kehidupan kita ni akan harmoni. Tapi hari ni kita menempiaskan hawa nafsu. Malah lelaki hari ni, para suami, para lelaki lembik. Macam arbok. Contoh lah, si suami kata, sayang tolong pakai tudung, kan, kena tutup aurat. Isteri kata tak nak. Okey, si suami dah lepas dah. Dia dah sampaikan dakwah, ataupun dia dah saling mengingati. Dia dah terlepas dah. Dan dia ada satu lagi point. Sayang tak boleh keluar rumah. Kalau tak nak pakai tudung, tak boleh keluar rumah. Kat sinilah itu yang menjadikan dia khalifah. Dia yang mengawal. Seorang lelaki ni, seorang suami dia mengawal isteri dia. Sebab isteri dia ada 8 nafsu. Sebab tu seorang suami dia kena strong. Dia kena alfa. Dia kena jadi khalifah. Dia kena jadi dominan. Dia tak boleh jadi macam lembik-lembik, macam adik-adik. Tak boleh. Seorang suami dia kena tegas. Supaya apa? Isteri dia hormat. Setiap keputusan suami yang buat. Tapi janganlah setiap kali semua keputusan semua suami yang buat. Kadang-kala adalah sifat memberi. Contoh nak makan apa, kita suruh dia buat keputusan. Lepas tu kita ikut. Itulah sifat. Itu maksud dia sifat dalam haji. Kesatuan. Jadi sebab tu hari ni punca banyak perceraian adalah disebabkan kita tak bawa rukun Islam, rukun iman dalam kehidupan kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita kena kembalikan balik rukun Islam, rukun iman. Sebab hari ni kita cuma tahu baca je, kita tak tahu apa maksud syahadah, maksud solat, kan. Lepas tu maksud zakat, maksud puasa, lepas tu maksud haji. Kita tak faham. Kita ingatkan kalau haji sekali seumur hidup. Kita ingatkan macam mana pula? Macam nak amalkan haji ni kalau sekali seumur hidup je? Itu ke Islam? Tak. Dia kena amalkan hari-hari. Kesatuan. Meninggalkan larangan Allah. Dan bawa semua suruhan Allah. Lepas tu kalau zakat takkan sekali setahun je, ataupun 2 kali dalam setahun. Takkan kan? Sebab kita kena bawa sifat zakat ni sifat memberi. Macam tu juga dengan puasa, menahan diri. Takkan setahun sekali je. That's why kita kat sini kita tak tahu konsep rukun Islam, rukun iman tu. Jadi insya-Allah kepada korang yang nak berumah tangga, kepada korang yang dah lama berumah tangga, kepada korang yang hampir nak bercerai ni, bila korang dengar video ni, korang muhasabah diri. Korang tolong share kan. Korang komen betul ke tak betul apa yang aku cakap ni. Dan korang save. Takut-takut nanti video ni akan hilang. Kan? Biasalah TikTok kan.
Lepas tu korang tolonglah sampaikan kepada mereka-mereka yang dalam keadaan keluarga, dalam rumah tangga dia dalam keadaan nazak. Tolonglah, bantulah supaya ianya video ini menjadi satu pahala jariah untuk kita dekat akhirat nanti, insya-Allah. Yang paling penting kita bawa rukun Islam, rukun iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.